Selamat sejahtera doktor, nama saya Tang Zeshen. Nombor matrik saya C21E2198. Tajuk metodologi penyelidikan saya ialah analisis kepatuhan pembungkusan dan pelabelan dalam industri kecil dan sederhana IKS makanan di Malaysia. Kajian keselamatan produk. Pendahuluan, kajian ini bertujuan untuk menganalisis standard pematuhan peraturan pembungkusan dan pelabelan dari industri kecil dan sederhana makanan di Malaysia dengan tumpuan khusus kepada aspek keselamatan produk. Latar belakang, perusahaan kecil dan sederhana merupakan tongkat penting ekonomi Malaysia dan telah memberikan sumbangan besar kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dalam sektor makanan, IKS menghasilkan berbagai jenis produk yang memenuhi keperluan dan cita rasa pengguna tempatan dan antarabangsa. Apabila pengguna semakin sedar tentang keselamatan makanan dan menuntut produk yang selamat dan berkualiti tinggi, pembungkusan dan pelabelan telah menjadi elemen yang sangat kritikal. Penyataan masalah. Pengkaji mendapati setengah produk makanan dari industri kecil dan sederhana tidak mematuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985 dari segi pembungkusan dan pelabelan makanan. Ketidakpatuhan dalam aspek pembungkusan dan pelabelan makanan boleh membawa kepada masalah kesihatan makanan dan membawa risiko kesihatan pengguna. Sebilang pengguna nampaknya tidak peduli mengenali peraturan berkaitan makanan, pengelola, penjual, cara pengedaran makanan atau pelabelan makanan. Objektif kajian yang pertama, mengenal pasti sejauh mana kepatuhan kepada peraturan pembungkusan dan pelabelan dalam perindustrian kecil dan sederhana makanan. Yang kedua, menganalisis risiko keselamatan makanan yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan pembungkusan dan pelabelan makanan. Yang ketiga, meningkatkan kesedaran pengguna dalam memilih produk makanan yang selamat. Berdasarkan pemerhatian yang dijalankan oleh pengkaji, terdapat beberapa soalan yang dinyatakan, antaranya, sejauh manakah tahap kepatuhan pembungkusan dan pelabelan dalam industri kecil dan sederhana makanan? Yang kedua, apakah risiko keselamatan makanan yang timbul disebabkan ketidakpatuhan pembungkusan dan pelabelan dalam industri kecil dan sederhana makanan? Yang ketiga, bagaimana meningkatkan kesedaran pengguna dalam memilih produk makanan yang selamat. Skop kajian, responden difokuskan kepada pengguna yang pernah membeli produk dari industri kecil dan sederhana makanan. Kerana hal ini disebabkan mereka mempunyai pengalaman dalam membeli makanan IKS dan mungkin menghadapi masalah pembungkusan dan pelabelan makanan yang boleh menyebabkan risiko keselamatan makanan. Antara lokasi kaji selidik dibuat di Pasar Raya, Pasar Mini, Kedai Sebankan dan Kedai Wujud. Pengkaji mengecilkan skop kajian untuk memudahkan pengambilan dan pengumpulan data dengan cepat dan tetap. Responden akan diberikan peluang selidik melalui atas darat untuk memudahkan pengkaji mendapatkan data dalam masa yang singkat. Kaedah kajian. Dalam kajian ini, pengkaji telah menyediakan satu jadual penggerakan kajian secara beratur di dalam jadual berikut. Yang pertama, pengkaji menentukan topik kajian yang berkaitannya itu analisis pembungkusan dan pelabelan makanan dalam industri kecil dan sederhana. Langkah yang kedua, pengkaji mengenal pasti penyataan masalah yang berkaitan tajuk kajian. Objektif kajian telah dinyatakan oleh pengkaji pada analisis kajian. Peringkat seterusnya adalah persoalan kajian. Bagi langkah kelima, pengkaji mengumpul data dan maklumat melalui kajian literatur. Bagi langkah yang keenam, pengkaji merancang kajian dan berusaha mengumpul maklumat dan data dengan menggunakan kaedah pemerhatian, kaedah dokumentasi, dan kaedah soal selidik. Sampel kajian akan dikumpul dan digunakan oleh penyelidikan. Setelah sampel dikenal pasti, pengkaji akan meneruskan analisis data daripada kumpulan responden yang terpilih. Selepas semua maklumat yang diperlukan dikumpul, pengkaji akan mula menyusun data tersebut dan menjadikannya sebuah laporan kajian yang menyeluruh. Hak kajian. Kajian ini diletakkan hak kepada masyarakat yang terdiri daripada kalangan pengguna dalam industri kecil dan sederhana IKS makanan, kerana mereka mungkin menghadapi masalah pembungkusan dan pelabelan makanan IKS yang membawa risiko keselamatan produk. Definisi kajian. Yang pertama, pembungkusan ialah saiz seni dan teknologi untuk merampilkan atau melindungi produk untuk pengedaran, penyimpanan,
penjualan dan penggunaan. Yang kedua, pelampiran atau label ialah penerangan seseorang atau sesuatu dalam perkataan atau fasa pendek. Divisi yang ketiga, bagi industri kecil dan sederhana. IKS merujuk kepada perusahaan yang pusing ganti jualan tahunannya tidak melebihi 25 juta ringgit dan jumlah pekerja tidak melebihi 150 orang. Di Malaysia, pengurusan dan pelebaran makanan digawal oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) melalui Akta Makanan 1983 dan Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Peraturan ini menetapkan garisan bantuan yang ketat untuk memastikan setiap produk makanan di pasaran selamat untuk dimakan dan memenuhi piawaian kualiti yang ditetapkan. Akta Makanan 1983 adalah undang-undang yang mengawal keselamatan dan kualiti makanan di Malaysia. Undang-undang ini diubah untuk melindungi pengguna dan daripada risiko kesihatan dan yang berkaitan dengan pengambilan makanan yang tidak selamat. Bagi Peraturan Kesihatan Makanan 2009, peraturan ini adalah satu peraturan di bawah Akta Induk, yaitu Akta Makanan 1983. Tujuan peraturan ini adalah untuk menyediakan satu prasarana yang boleh mengawal kebersihan premis makanan dan kesihatan makanan di negara ini bagi melindungi kesihatan rakyat. Suratan kajian lepas. Terdapat beberapa bahan biasa digunakan dalam industri pengumpusan makanan, yaitu plastik, kertas, kaca, dan logam. Pengumpusan makanan memainkan peranan yang penting dalam industri makanan, dan fungsi utamanya adalah untuk melindungi, mengandungi, dan menyediakan maklumat makanan. Yang kedua, memanjangkan jangka hayat dan mengekalkan kualiti dan keselamatan makanan. Yang ketiga, memudahkan pengedaran, penjualan, dan penggunaan makanan dengan cekap. Perkembangan reka bentuk pengurusan makanan ialah proses berbagai disiplin yang memerlukan pemilihan bahan yang tetap. Terdapat beberapa faktor yang penting dalam proses perkembangan reka bentuk pengurusan makanan. Yang pertama, pertimbangan reka bentuk struktur termasuk ciri bentuk, saiz, dan kemudahan. Yang kedua, pematuhan Akta Makanan dan Peraturan Makanan 1985. Yang ketiga, kemanfaatan dan kesan alam sekitar semakin merata di barisan hadapan dalam pembangunan pengurusan. Yang keempat, penyebatan teknologi menawarkan penyelesaian bermaju dan pengurusan makanan. Dari perspektif pengguna, reka bentuk label makanan boleh mempengaruhi pilihan pengguna dengan ketaran dan fungsinya utama adalah untuk menyampaikan maklumat makanan dengan berkesan. Yang kedua, mempengaruhi corak pengguna dan memudahkan perbandingan antara produk lain. Terdapat sebilangan pengguna yang tidak mengenali peraturan berkaitan makanan, pengelola, penjual, cara pengendalian makanan, atau pelabelan makanan. Terdapat beberapa kemungkinan sebab yang menyebabkan perkara ini berlaku. Yang pertama, ramai pengguna mungkin tidak tahu tentang kewujudan peraturan dan undang-undang tersebut. Yang kedua, pengendali, peniaga, penjual atau pengusaha tanpa lesen mungkin tidak mengetahui adanya peraturan dan undang-undang berkenaan. Yang ketiga, pihak berkuasa mungkin lemah dalam penguasaan peraturan dan undang-undang. Metodologi. Dalam bab ini, pengaji akan menjelaskan kaedah yang merangkumi beberapa prosedur untuk mengumpulkan data dan maklumat bagi mencapaikan maklumat yang telah dibincang dalam bab 1. Kaedah pelantikan. Bagi reka bentuk kajian, terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam kajian tersebut, yaitu kaedah kualitatif dan kaedah kualitatif. Dalam kajian ini, kesimpulannya adalah proses pemilih sekumpulan subjek daripada populasi yang lebih besar yang sedang dikaji. Pengaji telah mengarahkan skop kajian ini dengan menggunakan pengguna yang memberi produk makanan daripada industri kecil dan sederhana sebagai sampel kajian.
Pemilihan kumpulan mengikut antara berdasarkan jarak yang dekat dengan tempat penjualan makanan AKS di Malaysia, termasuk bazar, pasar tani, kedai runcit, gerai makanan dan pasar raya. Untuk memastikan dalam mencapai maklumat dan objektif kajian, kaedah pemerhatian dijalankan untuk mengumpul data. Pengaji memerhati tingkah laku subjek berdasarkan isu pengurusan dan pelebaran makanan dan isu keselamatan makanan. Yang kedua, untuk menyokong kajian dalam pencapaian maklumat tak objektif, kaedah dokumentasi direka untuk memenuhi keperluan bahan kajian. Kaedah ini merangkumi maklumat daripada pembacaan buku, jurnal, artikel, sumber internet dan akta yang berkaitan. Yang ketiga, untuk memastikan penyelidikan yang dijalankan berjaya dan mendapatkan sokongan daripada masyarakat umum, pengaji melaksanakan tinjauan melalui borang suara selidik dalam atas taram dengan menggunakan Google Form. Analisis data. Setelah berjaya mengumpulkan semua data dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, iaitu kaedah pemerhatian, kaedah dokumentasi, dan kaedah sosialitik, data akan dianalisis secara rasional dan teratur. Analisis penyelidikan akan dijalankan bertujuan untuk menangani isu dan masalah kajian. Prosedur pengumpulan data. Proses pengumpulan data dijalankan melalui pengedaran borang suara selidik kepada responden dalam atas talian dengan menggunakan Google Form. Selain itu, pengaji mengumpul data dari sumber rujukan seperti berita, jurnal, sekolah, dan artikel dan sebagainya. Prosedur analisis data. Setiap data yang diperolehi akan diperiksa mengikut bahagian tersebut. Yang pertama, bilangan responden mengikut kategori umum, bekerja, dan jantina. Yang kedua, peratusan pengguna memberi perhatian kepada label makanan AKS. Yang ketiga, peratusan tahap keyakinan pengguna terhadap pengukusan dan pelebaran makanan AKS. Yang keempat, peratusan tahap kesedaran pengguna dalam mementingkan label makanan AKS. Huraian pelajaran. Pengumpulan data dan analisis yang lebih tetap dan terperinci dapat dilakukan melalui kaedah sosialitik, kaedah dokumentasi, dan kaedah pemerhatian. Jenis peserta. Pada bahagian ini, pengaji akan memfokuskan pengguna yang benar memberi produk makanan AKS dan pengguna yang mungkin menghadapi krisis keselamatan makanan AKS sebagai responden kajian ini. Instrumentasi. Dalam hasil kajian soal selidik, pengaji menetapkan beberapa soalan umum khusus serta pendapat berikut. Soalan umum, nama, umur, jantina kerajaan akan dikumpul oleh pengkaji dalam analisis kajian tersebut. Bagi soalan khusus, yang pertama, kepatuhan kepada peraturan pengurusan dan pelebaran dalam AKS. Yang kedua, risiko keselamatan makanan akibat ketidakbantuan pengurusan dan pelebaran makanan. Yang ketiga, kesedaran pengguna dalam memilih produk makanan yang selamat. Maklumat dan data tersebut akan dikumpul dan diatur oleh pengaji. Kesimpulan, berdasarkan dapatan kajian, pengaji dapat memahami pengaruh isu kajian kepada masyarakat, iaitu mengumpul data yang berkaitan kaedah yang mengalami oleh pengguna dalam isu pengurusan dan pelebaran makanan. Selain itu, pengaji boleh membandingkan hasil kajian ini dengan hasil kajian lepas dan menambahkan lagi penemuan baru. Hasil kajian ini juga akan membantu pengaji membuat cadangan untuk menangani penyataan masalah. Sekian, terima kasih.